Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid 2 Zamrud, dan selamat pagi cikgu ucapkan. Jadi cikgu harapkan murid telah pun bersedia untuk sesi PTPR kita pada hari ini. Jadi sebelum tu cikgu nak murid-murid telah pun menyediakan buku tulis matematik. Okey, matematik seperti biasa, matematik tahun 2 dan juga buku teks matematik jilid 2 pada muka surat 91 dan 93. Okey, untuk buku tulis, murid perlu tuliskan maklumat-maklumat seperti berikut. Hari Rabu, 22 September 2021, dan kita telah pun masuk tajuk yang terakhir iaitu tajuk 8 iaitu data, pengurusan data. Jadi dekat sini tidak bermakna tajuk tu kita dah masuk tajuk terakhir, murid tidak belajar selagi selepas ini. Tapi ingat, cikgu akan memberikan murid-murid panduan-panduan yang seterusnya ataupun pentafsiran-pentafsiran yang seterusnya bagi melihat sejauh mana dan mengukur sejauh mana murid sesuai untuk dapatkan TP yang terbaik untuk murid. Jadi cikgu harapkan murid berikanlah kerjasama. Sebelum ni cikgu nak ucapkan tahniah juga kepada ibu bapa yang banyak mendorong anak-anak di rumah. Okey, untuk data-data yang murid nampak bahagian A ni, cara kumpul data, ini nanti cikgu akan terangkan selepas cikgu buat penerangan di My Viewboard. Okey, sebelum tu nanti jika murid klik kepada mylink.la/cikgu Fauzi, dia akan keluar paparan kehadiran murid 2 Zamrud. Tolong klikkan paparan tersebut seperti ini. Dia akan keluarlah. Okey, contoh cikgu tunjukkan kepada awak. Okey, dia akan keluar begini nanti. Yang ni cikgu dah setting turn off dia lah. Jadi bila dia keluar macam ni, murid perlu isikan dekat sini nanti. Senarai kehadiran murid 2 Zamrud kan. Jadi kliklah nama murid. Contoh kat sini Ain Safia dan submit. Submit tu bermaksud hantar. Kemungkinan video pengajaran cikgu ni terdapat 2 video pengajaran yang cikgu akan muat naik di laman YouTube cikgu. Jadi kedua-dua video tersebut, jika ada video kedua, murid perlu rujuk. Okey, mari kita pergi kepada My Viewboard. Okey, murid boleh rujuk buku teks muka surat 91 hingga 93. Tapi pada muka surat 91, cikgu nak tunjukkan murid berkenaan dengan tajuk 8 iaitu data. Okey, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan data. Okey, cikgu ketepikan dulu. Sekarang ni cikgu nak buat penerangan kepada murid apa yang dimaksudkan dengan data. Okey, data ialah kumpulan maklumat. Okey, data ialah kumpulan maklumat. Okey, kumpulan maklumat yang apa? Ataupun kumpulan maklumat yang tepat. Di mana di situ adanya apa? Data. Itulah yang maksud data. Jadi dekat sini, cikgu nak buat penerangan kepada murid apa yang dimaksudkan dengan data. Ini adalah suasana di dalam kelas di mana seorang pelajar lelaki ni membuat penerangan kepada rakannya berkaitan tentang data susu. Okey, dekat sini kalau murid dapat kenal pasti, kita pertama sekali mesti dapat lihat data ni dia ada pelbagai yang ada di sekeliling kita. Kalau kamu belajar ataupun masih ingat lagi buku teks tahun 1 jilid 2, kamu dah belajar tentang pengurusan data di sebuah taman yang ada orang main layang-layang, main dam dan juga main congkak. Jadi kamu tahu kat situ apakah permainan yang dimainkan, senaraikan berapa orang jantina yang terlibat. Itu adalah data lah. Jadi dekat sini pertama sekali murid kena baca apakah data yang terzahir ataupun dituliskan di dalam paparan yang murid lihat ini. Mesti murid dah tahu kan dia berkaitan dengan tentang susu. Tetapi apakah susu-susu yang tersenarai dekat situ? Pertama sekali murid dapat susu, okey, susu vanila. Murid nampak ia adalah susu vanila, kemudian susu strawberry, okey. Kemudian susu coklat. Ni cikgu tunjukkan saja Kemudian susu segar. Susu segar ni biasa yang tiada perisa, dia yang putih tu. Jadi dekat sini murid dah dapat tengok dah. Oh, itulah data yang dapat dilihat oleh kawan-kawan melalui penerangan budak lelaki ni, murid lelaki ni. Dia berkaitan tentang susu. Jadi dekat sini kalau kamu tengok dekat sini dia menunjukkan di bawah tu ada nombor kan. Ada nombor kat sini. Saya tak pasti kemungkinan nombor-nombor tersebut ia menunjukkan bilangan orang yang suka minum susu tersebut. So dekat sini nampak tak? Siapa suka minum susu vanila?
Jadi dia angkat tangan. So dekat sini cikgu letak tanda soal. Tidak ada pun ataupun kemungkinan ada kawan-kawan yang suka minum susu vanila tersebut. Jadi cikgu nak tunjuk berapa orang yang angkat tangan dekat situ yang suka susu vanila. So kamu nampak dekat situ 4 kan. Jadi data dia yang terlibat dekat situ walaupun cikgu telah berikan dia tanda soal, dia memberikan jawapan kepada orang yang suka susu vanila sebanyak berapa orang? 4 orang. Jadi dekat sini data yang terzahir, kamu dapat lihat susu vanila 4 orang yang suka, susu strawberry 6 orang, susu coklat 10 orang dan susu segar 8 orang. Itu dinamakan data. Data tu data mana cikgu? Data susu. Susu apa? Susu vanila, susu strawberry, susu coklat, susu segar. Siapa yang suka? Murid dalam kelas tersebut. Itu penerangan cikgu yang pertama berkaitan dengan data ataupun cara nak mengumpul data. Kamu boleh buat buku teks, buka buku teks nanti muka surat 91, nanti kamu dapat faham apa yang dimaksudkan tentang bagaimana mengumpul data. Kamu juga boleh tengok data tu boleh dikumpul dekat rumah. Awak boleh tengok dekat rumah awak. Dekat rumah awak tu data apa yang awak nak tengok? Bilangan jantina ke? Contoh bilangan jantina lelaki L tu kita wakil L tu lelaki, P tu perempuan. Mungkin bilangan tumbuhan yang ada dekat rumah pun boleh. Tumbuhan awak senaraikan apa tumbuhan yang awak nampak? Okey, bunga ros. Lepas tu pokok kelapa. Apa yang ada dekat rumah seterusnya? Lepas tu ada pokok keladi. Jadi dekat sini data-data yang awak kumpulkan, awak tengok oh dekat rumah saya ikut jantina lelaki ada 4 orang, perempuan ada 3 orang. Tolong tuliskan dekat belakang ni orang orang. Kemudian tumbuhan kamu tengok bunga ros ada berapa pokok. Jangan kira bunga dia tau. Pokok bunga ros. Cikgu pun tersalah kat sini sebab nanti kau akan takut tersalah anggap pula. So cikgu ubah sini pokok bunga ros. Jadi awak nampak bunga ros mak awak ada tanam ada 5. Pokok kelapa ada 2 je kat rumah awak. Pokok keladi mak awak tanam pokok keladi ada berapa bilangan? Bukan daun ni, bilangan pokok keladi yang ada dalam pasu tu ada 5 juga. Itu adalah kita panggil data. Okey, sekarang ni pada muka surat 92 cikgu nak buat penerangan tentang bagaimana untuk kita mengumpul ataupun membaca data yang ada pada rajah tersebut. Okey, di mana dalam kelas ni kalau kita tengok anak murid dia, guru dia membuat penerangan dan mentanyakan soalan ada berapa warna bunga. Jadi kat sini pertama sekali murid ni dah cakap dah oh ada 3 warna bunga tersebut. Jadi itu yang murid perlu senaraikan. Kenapa 3 warna dia tanya? Sebab bunga tu sama je semua, nampak tak? Corak dia sama je. Tetapi yang membezakannya dari segi warna. Jadi murid kena pandai. Ada warna apa? Ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Jadi dekat situ murid telah pun berjaya menyenaraikan jenis. Jenis apa? Jenis warna bunga tersebut. Bunga ni sama. Melainkan dalam ni dia letak bunga ros, bunga teratai, bunga kekwa. Itu baru awak senaraikan. Benda dia sama sahaja. Okay, kemudian kita tengok kat sini kumpul bunga mengikut warna. Jadi dekat sini macam mana nak buat? Okey, ada rajah dia yang telah diberikan sini. Dia sebut warna bunga pertama adalah merah, kedua adalah biru, ketiga yang terakhir kuning. Jadi dekat sini kalau kamu tengok bunga yang pertama bunga merah, kita nak buat dia kiraan dalam bentuk gundal. Murid-murid faham tak apa itu gundal? Gundal ni adalah di mana kita melihat ataupun kita membilang sesuatu data itu supaya ia tidak berlaku kesilapan. Membilang macam mana? Dalam bentuk tiang-tiang ni. Cikgu tunjuk awak. Tiang-tiang macam ni. Tiang-tiang ni. Ini maksudnya gundal. Kenapa? Sebab kamu tengok data-data bunga ni kemudian memindahkan dia dalam bentuk tiang-tiang ni dan jangan lupa sekiranya ada satu tempat dekat sini kawasan dia bertanyakan tentang bilangan-bilangan. Jadi masukkan bilangan dia setelah awak buat gundal ini. Gundal ni kenapa kita nak buat gundal? Sebab tidak berlaku supaya apa? Supaya tidak berlaku
kesilapan semasa membilang. Okey, membilang. Okey, masa awak bilang. Okey, sekarang ni cikgu besarkan. Okey, mari kita lihat yang pertama. Kalau kamu tengok bunga warna merah, dia dah siap lukis kat sini. Kita sebagai murid, kita kiralah bunga merah sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12. Ada 12 bunga merah. Jadi kalau kamu nampak dekat sini, dia telah pun membuatkan gundalan tersebut sebanyak 12. 12 apa? 12 batang tersebut. Macam mana nak buat? Macam mana nak kirakan dia? Begini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang palang tu dia bermaksud 5. Jadi kita tahu dalam kumpulan ni ada 5. Kemudian tadi kita tengok bunga ni ada berapa tadi kita tengok? Ada 12 kita kira kan? Jadi kita kira yang seterusnya. Yang ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup 10. Kita nak 12 kan? Okey, 10. Dah juga 10 kat sini. 2 ni 5 campur 5 10. So ada 12 kan? Kira lagi lah. 10, 11, 12. Ini sahaja. Jadi dia dapatlah dekat sini, nampak tak? Sini 5, sini 2, sini 5. Jadi kalau kamu campur ke semuanya, dia akan jadi 12. Tepat tak? Tepat. Kenapa tepat? Sebab awak membuat cara menggundalkan nombor tersebut. So dekat sini tulislah 12. Kemudian tengok bunga yang biru ni pula. Yang biru awak kira 1, 2, 3, okey, 4, 5, 6, 7. Okey, kamu nampak dekat situ. Saya nak kena tunjuk kepada awak dengan jelas lah supaya cikgu pun risau takut tersilap pula nanti Kang. Sebab cikgu tengok masa presentation cikgu ni, takut nanti kan terlepas. So dekat sini ada 7. Jadi kamu buatkan, nampak tak gundalan yang telah disiap kira. Jadi macam mana nak kira dekat ini, bunga warna biru ni kita kiralah ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faham tak? Senang je. Yang ini 5. Okey. Yang ini 2. Ditambahkan kedua-duanya, dia jadi 7. So, bilangan dia 7 kat sini. Ini apa ni yang kamu nampak ni? Cikgu buat palang-palang ni. Ini adalah gundalan. Okey, kemudian pergi kepada bunga yang warna kuning. Okey, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yang telah digundalkan dekat sini. Jadi murid kena tengok betul-betul. Macam mana nak buat dia pula? Kita kiralah bunga kuning tadi ada 9 kan? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 6, 7, 8, 9. Jadi kamu tengok apa yang telah kamu kira kat sini. Ini adalah 5. Yang ini adalah 4. Jadi campurkan kedua-keduanya, dia jadi 9. Jadi semua ini betul dan ini bahagian bilangan, tuliskan 9. Apa itu bilangan cikgu? Bilangan tu adalah nombor supaya kamu tak silap. Okey, pertama sekali tadi kita gundalkan dia. Apa itu gundal? Gundal ialah tanda yang dibuat semasa membilang supaya tidak berlaku kesilapan. Gundal tu adalah tanda membilang. Tanda membilang. Kalau bahagian sini pula bilangan, kita tuliskan nombor. Bilangan tu kita tuliskan nombor. Tak kisahlah nombor apa yang awak nampak. 12 ke, 3 ke, 2 ke, 10 ke, 15. Itu cara dia. Okey, seterusnya kita masuk cara menggundal. Ada 2 cara dekat sini. Cikgu nak tunjukkan supaya murid faham. Jadi dekat sini kita boleh pindahkan gundalan tersebut dalam bentuk tanda palang. Maksudnya tanda yang cikgu calik-calik tadi itulah. Senang cakap bahasa orang kampung. Habis cerita kan. Dan juga dalam bentuk carta. Carta apa tersebut yang kamu tengok tu? Carta apa? Dekat sini kamu boleh berujuk buku teks muka surat 93, tetapi 94 ada ditunjukkan dalam bentuk kita panggil carta palang. Jadi untuk penerangan yang ni, cikgu berhenti setakat ini. Cikgu akan sambung pada sesi video yang kedua. Jadi kita berehat sebentar dan jumpa pada video yang kedua. Jumpa lagi.